Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Khidir selaku pengerusi majlis pada malam ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya kita dapat berkumpul pada malam ini untuk siri wacana ilmiah anjuran Jabatan Mufti Negeri Perlis dengan kerjasama Jawatan Kuasa Masjid Arifin Padang Katung, Kanga Perlis, yang mana tuan-tuan, walaupun diadakan pada malam kerja Selasa malam Rabu, kehadiran yang sangat memberangsangkan sebagai pembukaan program Siri Wacana kali yang pertama untuk tahun 2023. Seperti yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Khidir tadi, wacana ilmiah ini merupakan program bersiri yang dianjurkan khas oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis bagi merungkai, menjawab dan membincangkan secara ilmiah berdasarkan kepada fakta dan angka daripada tokoh-tokoh yang berkelayakan di bidang masing-masing tentang isu-isu yang menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat, khususnya di Perlis dan Malaysia amnya. Untuk wacana ilmiah siri yang pertama tahun 2023 sebagai pembuka gelanggang diskusi ilmiah kita pada tahun ini, satu tajuk telah dipilih. Saya rasa tajuk ini evergreen, dibincangkan zaman berzaman. Namun kita melihat kekeliruan, kerancauan, kesamaran juga melibatkan beberapa isu-isu yang sangat sensitif telah timbul mutaakhir ini. Jadi saya rasa pilihan tajuk ini sangat tepat kerana isu-isu yang berkaitan dengan perubatan dan kesihatan begitu dekat dengan masyarakat kita. Apatah lagi kalau kita tengok ramai yang mengambil kesempatan di atas kesempitan dan juga kesihatan masyarakat. Dan tidak juga kita lupakan bagaimana negara dan dunia dilanda COVID yang begitu dahsyat berkaitan dengan kesihatan. Muncul pelbagai teori, konspirasi, petua, dakwaan yang mengelirukan masyarakat. Sehingga kita tengok macam-macam fatwa terpaksa dikeluarkan untuk meyakinkan orang ramai. Tiba-tiba baru-baru ni kita dengar pula petua-petua yang pelik, mengejutkan, yang memberikan imej yang buruk kepada agama. Maka sudah tepat, lagi benar apa yang dilakukan oleh Jabatan Mufti pada malam ini untuk kita menyebar luaskan isu ini, dan kita menampilkan 3 tokoh yang tidak asing lagi di Perlis dan juga seantero Malaya. Di sebelah kiri saya, yang tidak perlu diperkenalkan lagi, tetapi oleh kerana protokol kita kena perkenalkanlah juga, kan? Yang berbahagia sahibus samahah Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Perlis, akan menjadi tokoh yang pertama memberikan pencerahan di bawah tajuk ini. Di sebelah kiri beliau tidak asing lagi tokoh yang kerap muncul di kaca-kaca TV, di forum-forum terbuka, menjawab tomahan-tomahan kekeliruan yang dilemparkan. Bahkan bila saya tengok dalam promosi yang diwar-warkan oleh Jabatan Mufti, antara panel yang diserang, belum lagi bercakap, telah diserang di komen-komen, ialah tidak lain dan tidak bukan yang berbahagia Datuk Dr. Musa Nordin, pakar daripada KPJ Damansara. Terima kasih Datuk dan selamat datang ke Negeri Perlis. Dan saya sangat berbesar hati Datuk hadir kerana beliau antara orang yang sangat firm dalam menjawab tuduhan-tuduhan konspirasi, sehingga beliau terkenal sebagai pejuang vaksin.
Kan? Nanti kita nak tengok apa pandangan beliau tentang isu-isu perubatan Islam. Di hujung sekali, ini rakan saya, kan? Yang tidak asing lagi, seorang peguam muda berusia 33 tahun, tetapi terkenal kerana antara peguam yang tampil memperjuangkan nasib masyarakat Marhain yang ditindas, diperdaya. Ini peguam rakyat. Kita memperkenalkan pada malam ini yang berbahagia Tuan Mahmud bin Abdul Jumaat yang kita undang untuk bercakap sebagai wakil mereka yang berkelayakan dalam bidang undang-undang. Jadi saya telah memperkenalkan ketiga-tiga panel yang akan bercakap. Kalau boleh saya simpulkan, Datuk Dr. Muhammad Asri akan mewakili pandangan agama, tokoh mufti yang berautoriti bercakap mewakili umat Islam. Di sebelah beliau Datuk Dr. Musa yang akan bercakap mewakili perubatan. Ini doktor betul. Doktor yang cucu orang. Kan? Yang bertauliah dan berkelayakan, lulusan United Kingdom. Kan? Ada orang petikan ni doktor apa ni? Duk suruh orang vaksin saja. Kan? Dia bahagian apa? Ini bukan doktor veterina. Ini memang medical doctor yang ada sertifikat. Itu yang pentingnya. Kan? Ini doktor yang berkelayakan, dia tak percaya, mana halatah betul dia boleh pergi aman. Nanti kita akan minta doktor jawab. Di hujung, yang saya kata tadi, nak mewakili undang-undang. Kerana sekarang ni antara perkara yang hangat undang-undang lah. Kan? Saman sana, saman sini kan. Ini akan bercakap dari sudut undang-undang, lulusan UIA dan sedang melanjutkan pelajaran dalam filosofi doktor PhD dalam bidang undang-undang. Okey, jadi untuk tidak melengahkan masa, saya terpaksa menyebut secara panjang sedikit untuk meyakinkan tuan-tuan, tokoh-tokoh yang kita jemput untuk bercakap ini sangat berkelayakan. Baik, saya nak mulakan dengan yang berbahagia Datuk Dr. Profesor Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Perlis, yang tidak asing lagi, untuk memberikan sedikit pencerahan. Kerana apabila ada label brand perubatan Islam, seakan-akan ada perubatan bukan Islam. Kalau ada perubatan Islam, apa pula yang bukan Islam itu? Dan selalunya, perubatan Islam ni kelihatannya agak simple. Macam Datuk selalu sebut, nak jadi doktor MBBS 5 tahun, MD 5 tahun, nak jadi doktor perubatan Islam kursus 3 hari, terus jadi doktor pakar segala penyakit. Kan? Itu apa yang didakwalah. Dan selalu alasan yang kita selalu dengar, ilmu Allah itu luas. Kita kata pelik ni, pelik pasal hang tak tahu. Kan? Ikhtiar. Jadi kita minta Datuk mulakan supaya luas mana kita nak bagi ruang kepada mereka yang mendakwa. Kerana bila guna brand agama, brand sunnah, lagi sakan dia punya sambutan dia. Jadi saya mempersilakan dengan masa yang saya berikan 15 minit pusingan yang pertama. InsyaAllah Datuk, dengan segala hormatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Mak Rizal, pengurusi. Hari ini dia sebut seantero Melaya. Dia pun orang kenali dengan Mat Malaya. Tuan Imam, Ahli Jawatankuasa Masjid, panel-panel yang dijemput, yang kita rasa sangat berkaitan seperti mana yang telah disebut oleh pengerusi tadi. Sebelum saya nak pergi lebih luas ataupun menuju kepada soalan yang disebutkan, ini adalah masalah di dalam masyarakat yang mana ada kecenderungan atau fenomena kembali pada agama. Kembali pada agama itu sesuatu yang bagus. Dan ia merupakan tuntutan untuk kita kembali kepada agama. Tetapi seringkali, kembali kepada agama itu jika tidak diuruskan dengan ilmu,
jika tidak diuruskan dengan cara yang benar, membolehkan orang lain mengambil kesempatan. Karena ramai orang tahu, bila letak saja brand agama, ramai orang akan beli. Air RM1 diletakkan brand agama, ludah ustaz ke apa, boleh jadi RM50. Dan orang akan percaya dan mempercaya, kadang-kala menjadi. Ini dalam perubatan mungkin Dr. Musa nanti boleh beritahu juga. Kadang-kadang kepercayaan kita kepada sesuatu hasil ataupun kesan itu juga memberikan kesan kepada bahan yang digunakan atau memberi kesan pada tubuh kita. Dan ini diambil ruang, maka ramailah orang akan muncul letak jenama agama. Kulat ada jenama agama. Nak jual halia ada jenama agama. Dengan dicari, dikaitkan bahan-bahan itu nas-nas tertentu. Dan ramai orang yang tak tahu nas, tak tahu dalil, dia akan rasa, oh, lagi pula yang menjual ni ustaz kadang-kala, ataupun menggunakan namanya ustaz. Lagilah kepercayaan itu kuat. Maka saya kata pada Jabatan Mufti, kita kena mulakan ini tahun ini, sebab kita dengar banyak petua. Petua yang macam-macam, dan yang ikut ni semua yang nak agama. Minum susu mata kelabu, minum susu banyak kutu, balik. Banyaklah teori-teori yang dikatakan perubatan Nabi SAW. Saya nak kembali pada soalan ini secara asas, untuk tuan-tuan tahu dalam semua hal agama. Agama kita, binaannya ialah ilmu. Semua benda. Dia tak ada main teka-teka. Dia mesti ilmu. Atau kalaupun tak ilmu pun, benda yang ghalabadhan, pada sangkaan besar. Untuk menyangka sesuatu itu dengan sangkaan besar, mesti ada sandaran. Kita tak boleh buat. Sebab itu agama tak benarkan main tuduh-tuduh ataupun main agak-agak. Tilik nasib. Ini semua agak-agak. Agama tak benarkan. Besok hujan. Pasal apa? Pasal aku renung melalui dalam makrifat, hujan. Dia tak benarkan. Tapi kalau dia kata sebab pergerakan awan, menurut kajian, kemungkinan akan berkumpul di tempat sekian-sekian, dengan pergerakan angin berdasarkan sekian-sekian, kemungkinan hujan. Dia terima ramalan nama dia. Ramalan tu tak syirik. Tapi kalau kata besok hujan tanpa ada alasan, seolah-olah dia mendakwa, dia mengetahui yang gaib. Kemungkinan juga ramalan tidak betul, tetapi ia sangkaan yang mempunyai asas-asas tertentu. Maka agama apabila ia turun pada hari yang pertama, allamal insan ma lam ya'lam. Tuhan mengajar manusia ilmu, itu alam. Dia mengajar, yakni ilmu apa yang manusia tidak tahu. Dan dia melarang apa yang mengikut apa yang kita tak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada pengetahuan mengenainya. Kerana pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan jiwa kamu, ia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ditanya. Balik pada perubatan. Nabi SAW tak bagi orang-orang yang tidak tahu berubat. Nabi kata, man tatabbaba wala yu'lam minhu tibbun min qabli dhalika fahuwa dhamin. Sesiapa yang berubat orang sedangkan tidak diajar ataupun tidak dia mempunyai pengetahuan mengenai dengan perubatan sebelum daripada itu, fahuwa dhamin, dia mesti menanggung kerugian. Dalam riwayat At-Tabarani, Darqutni, dia kata, in asaba nafsan au duna dhalika fahuwa dhamin. Jika terkena nyawa mati atau selain daripada kecacatan sebelum selain daripada itu, dia bertanggungjawab. Tapi asasnya Nabi kata wala yu'lam minhu tib, dia tidak
mempelajari ataupun tak diketahui dia adalah orang yang tahu dalam bidang perubatan. Dan perubatan ini mendapat tempat kerana dia satu ilmu yang kita lihat dalam sejarah Islam, para ulama menceburinya dan ramai tokoh menceburinya. Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahullah bila dia buat al-ilmu ilman, ilmu tu dua ilmu, dia kata ilmu akhirah, ilmu akhirat tu dia letak yang pertama, dia kata ilmu akhirat tu fiqh yang berangkut dengan makna yang luas, hukum hakam syarak. Dan ilmu dunia itu dia kata tib, dan dia menyatakan duka cita ramai kita tidak mempelajari tib, perubatan. As-Subki mengkritik umat Islam pada zamannya kerana tidak mempelajari tib, perubatan. Itu tabib. Tabib itu perubat. Tapi kita bila sebut tabib, dia bukan, dia jampi lah daripada tabib kan. Ataupun kalau Cina punya ubat baru jadi tabib Cina. Tabib itu tabib, perubatan. Nabi SAW artinya menegaskan supaya manusia apabila nak berubat, nak ubat orang lain, dia kena ada ilmu. Jika tak, dia dipertanggungjawabkan. Maka tak boleh dia keluar sesuatu pandangan yang mana akhirnya menimpa orang lain masalah dengan pandangan itu pada tubuh mereka. Ini juga yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim apabila dia sebut tentang fatwa. Bagaimana bahayanya tib, demikian bahayanya fatwa. Bahkan lebih dahsyat lagi dia kata, kerana ia akan menimpa badan manusia dan ini menyebabkan menimpa agama manusia. Maka tak boleh hanya kita kerana kita ustaz, kita tak pakar dalam bidang itu, hanya orang bagi tahu kita pergi bagi tahu ke orang lain. Dan orang menggunakan bahan perubatan itu ataupun orang melakukan perubatan itu akhirnya memberikan mudarat pada orang itu, melainkan kita menanggungnya. Itu hal yang saya nak sebut. Hal yang kedua yang Ustaz Pengurusi sebut tadi. Sejauh mana kita nak gunakan nama perubatan Islam ini ataupun nak guna tadi yang tadi? Apa dia? Adakah hanya kerana satu perubatan tu ustaz yang pakai lebay, pakai kopiah, maka tu perubatan Islam? Ataupun kalau halau hantu itu perubatan Islam? Nabi kata perubatan yang Nabi iktiraf ialah yang ada ilmu. Dan ini ada krisis dahulu dalam dunia Islam. Ilmu yang dianggap sebagai ilmu yang diiktiraf oleh agama ini apa? Tadi Ustaz Marizal sebut. Kalau orang belajar macam Dr. Musa, ni perubatan Islam kan perubatan apa? Kalau satu orang pula main buat kursus, besok kita nak buat kursus dalam masjid perubatan Islam. Apa dia yang ada dalam gambaran kita perubatan Islam? Mesti kita akan fikir macam mana nak halau hantu plesit, hantu raya. Itu perubatan Islam. Sebahagian orang fikir. Ataupun menggunakan jampi, itu perubatan Islam. Semua perubatan itu dibenarkan oleh Islam, benar. Tapi menolak sebahagian jenis disiplin perubatan, ini tidak Islamik. Kalau jampi baru Islamik, ini bukan daripada ajaran Islam. Dan ini berlaku pada zaman dahulu, banyak. Sebab tu kita dulu-dulu, saya masa pergi belajar, ada satu pondok, saya belajar di pondok tu. Seketika, dia kata belajar apa? Saya kata kami lepas SPM. Lepas tu marilah duduk kat pondok. Dia kata kalau dah belajar ilmu sekular, payah nak boleh ilmu Islam. Dulu punya pahaman. Kalau mengaji bahasa Arab, mengaji fiqh, ilmu Islam. Kalau mengaji perubatan, ini sekular, menggelapkan hati. Dan ini yang berlaku dalam krisis. Asalnya krisis ini tak berlaku dalam Islam. Ia berlaku di dalam dunia Kristian. Apabila orang Islam menguasai Andalus lama, dan di sekolah-sekolah diajar ilmu Islam, diajar juga oleh sains, kerana di kalangan umat Islam sains berkembang dengan majunya.
Apabila anak-anak bukan Islam pergi, dia dengar daripada orang Islam benda yang dia tak dengar di kalangan padri dia. Tentang matahari, pergerakan, cakrawala, tentang angkasa, tentang dunia yang bumi yang bulat. Mereka menganggap ini adalah ajaran sebahagian dari ajaran Islam. Sebab itu berlakunya sikap gereja yang anti kepada sains dahulu. Berapa ramai saintis yang dibakar di dalam sejarah. Dibunuh, Galileo dibunuh, dibakar, diheret, dituduh sebagai sesat. Heresy, murtad. Kenapa? Kerana kata bumi bulat, kena kata matahari, bumi beredar, kena kata benda-benda macam ni yang dianggap sebagai ilmu yang bertentangan dengan agama. Kemudian berlaku apabila dunia Islam mundur, orang Islam pula kata benda tu. Maka seketika berpisah. Golongan yang belajar ilmu sains, ilmu apa, dia bukan ustaz, dia bukan agama, terpisah dengan agama. Yang ustaz, dia dunia ustaz saja. Lately, kebelakangan ni, alhamdulillah, golongan yang belajar sains pun dah mula tahu bahawa ini sebahagian daripada agama. Dan orang belajar agama tahu dia tak boleh keluar fatwa, melainkan kena tanya orang yang belajar di dalam akademik ini. Kerana itu ilmu yang sering bantu-membantu. Tetapi menurut kerangka pemikiran, perkembangan pemikiran, khususnya di Asia Tenggara, dia kata dunia Asia Tenggara ini menuju kepada konservatif. Konservatif dalam berti kata, golongan agama totok yang tak lagi bercakap seperti mana pada era 10 tahun yang lepas, kita akan muncul golongan agama yang akan menolak perubahan keilmuan moden dan menganggap itu bukan Islamik. Tuan-tuan, kami tengok dulu tak muncul sangat, dengar apa yang ustaz kata, jampi dia buat. Ustaz tu kata benda yang terang-terang menyalahi fakta saintifik, tak ada pun dalil agama, terima sebab dia ustaz. Dan ini bukan sikit, itu cerita ustazah ustaz apa tu yang ada Ustaz Mak Rizal tu bising tu. Itu kita lihat followers dia banyak. Kerana pemikiran meminggirkan, meminggirkan fakta dan menerima bulat-bulat apa yang disebut bukan oleh agama, apa yang disebut oleh mulut orang yang memakai pakaian agama. Dia menaik dengan jumlah yang banyak. Sebab tu tuan-tuan akan tengok, sebab tu di Perlis ni yang kita duk berjuang Quran Sunnah, bukan hujah ustaz, bukan hujah mufti. Dalil menjadi hujah. Mufti kalau cakap menyanggahi dalil, tolak pandangan mufti. Ustaz kalau cakap menyanggahi dalil, tolak pandangan ustaz. Itu mungkin akan dianggap sebagai ini puak-puak yang tersalah jalan. Kita dalam agama, apa yang ustaz cakap, kita terima. Dan itu menjadi fenomena. Dunia TikTok khususnya, aliran konservatif yang seperti ini memenangi dunia TikTok ini. Dan ini bukan perkara, tuan-tuan kena lihat kajian tentang hal ini. Dia cenderung untuk menelan apa saja yang disebut oleh golongan yang berpakaian agama. Dia tak mau dengar dalil. Dia hanya nak tengok pakai serban, pakai jubah ke tak, ataupun tak pakai serban dan jubah. Kalau dia tu ustaz yang terkenal, dia kata apa, kita terima. Terutama apabila dia penceramah yang banyak di YouTube, yang banyak daripada apa, kita just accept. Ini adalah perkara yang menunjuk, yang menyebabkan isu-isu perubatan. Ustaz ni buat keluar teori perubatan ni, orang beli. Nak jual barang perubatan, satu bahan perubatan, letak gambar ustaz depan tu. Takkan tak percaya kot ustaz? Semua pakat beli. Satu bahan, sebahagian bahan, nanti saya akan cuba, kita tak nafikan ada dalam hadis, tapi bagaimana ustaz tu tahu kadar dia banyak tu, bancuhan dia banyak tu, berapa banyak keperluan. Tapi orang letak gambar ustaz. Ustaz pun buat tangan kat ni, kita pun tengok. Pergi ikut lebuh raya, ada ustaz buat tangan tadi,
ambillah perubatan menurut sunnah. Maksudnya kalau makan lain daripada ubat tu, tak ada dalam sunnah. Lebih kurang maksud begitu dipahami oleh orang awam. Dan itu menyebabkan kita mesti mengambil penting isu ini untuk kita berikan kesedaran kepada awam. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini yang kita suka dengar jawapan daripada Datuk Mufti. Meletakkan batu asas untuk kita bergerak. Membezakan antara dua perkara. Perubatan Islam, perubatan moden, perubatan sunnah dan sebagainya. Pasal itu saya teringat Datuk sebut memang Nabi makan madu, Nabi makan kurma, Nabi makan habatus sauda. Tapi Nabi tak makan lagu kita makan piduk kuih campur sekali tu. Nanti mungkin kita minta Datuk ulas yang tu. Saya nak balik kepada Datuk Dr. Musa, pakar perubatan yang memang berkelayakan untuk ulas. Pada awal kemunculan COVID, ada teori-teori yang dibawa oleh pengumuman kenderaan, tuan-tuan, JEF 6408. Tak tutup lampu. Ini saya tak tahu ni teori apa. Tapi saya lebih tutup lah. Okey. Awal-awal kemunculan COVID lu, ini mengelirukan. Dia kata kita jangan takut. Ini makhluk Allah. Kalau kita takut dia jadi syirik. Lepas tu timbul pula persepsi yang buruk, diburukkan. Dia kata perubatan moden ni, penyakit ni direka bila cucuk vaksin dia masuk chip. Itu yang melekat apa? Sudu di badan tu. Tuan-tuan semua ada chip ni. 2 tahun kalau tak mati saya tak tahu, tapi dia kata takat 2 tahun lah. Tak ada mengundi pula lah. Jadi seakan-akan perubatan moden ini memang merancang untuk mengaut keuntungan, merosakkan, sengaja dicipta sehingga orang rasa perubatan moden hospital ini sesuatu yang membahayakan. Sebab itu ada orang tak makan ubat kerana dia kata ubat itu membunuh dia. Mungkin doktor boleh bagi pencerahan sikit pada kami ni tentang perubatan moden ni supaya kami dapat jelas tentang teori-teori ini. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Ustaz Pengurusi Sahibus Samahah, Datuk Mufti, Saudara Mahmud, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Saya ingin memulakan dengan memetik daripada kitab Tibbun Nabawi yang ditulis oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Dia merakamkan mutiara daripada Imam Syafi'i rahmatullah alaih yang mengatakan selain daripada ilmu yang berbezakan di antara halal dan haram, saya tidak tahu melainkan ilmu perubatan. Telah pun dibincang dengan begitu indah, cantik oleh Sahibus Samahah Datuk Mufti. Dan saya ingat kata-kata almarhum Yusuf Al-Qardawi rahmatullah alaih. Dia kata, di zaman moden ini, 2 ilmu yang paling daruri yang mesti kita miliki ialah pertama, ilmu ekonomi dan ilmu perubatan. Dan masih lagi, saya fikir Syekh Yusuf Al-Qardawi di antara saat-saat yang paling gembira untuk dia ialah apabila dia bersama-sama dengan pakar-pakar perubatan, pakar-pakar perundangan untuk mengeluarkan fatwa di Kuwait, Islamic Organization of Medical Sciences. Bila dia dengar pencerahan daripada pakar perubatan, pakar perundangan, mudah dia nak keluarkan fatwa. Dan alhamdulillah fatwa-fatwa yang dikeluar itu terkini, cutting edge. Ya. Jadi saya ingin mengutarakan 3 nokta dan kemudian memberikan
contoh daripada COVID. Fakta pertama ialah perubatan moden bersandarkan kepada ilmu. Fakta, hujah yang objektif. Dan ilmu ini, fakta ini adalah alami, universal. Maknanya ia boleh diguna pakai di seluruh dunia, melewati batasan geografi, melewati batasan agama. Itu sebab tulisan karya Ibn Sina pada kurun ke-10 telah diguna pakai di sekolah-sekolah perubatan, kolej-kolej perubatan di Eropah sehingga kurun ke-17 sebelum ilmu yang baru mengatasi ilmu Ibn Sina. Dan cantik ya, Ibn Sina ini daripada Farsi. Tetapi masyarakat Islam menerimanya. Maimonides, seorang Yahudi, diterima di kalangan sarjana-sarjana perubatan ataupun ulama-ulama Islam. Inklusif. Kedua, ilmu perubatan moden, anjal, pragmatik. Ia harus berubah dengan peredaran masa sebab terdapat perkembangan ilmu. Tetapi ia masih lagi berpaksikan kepada ilmu. Ala basiratin. Surah Yusuf ayat 108. Hujah-hujah yang nyata. Penting. Ketiga, perubatan moden menetapkan, memberikan premium ataupun kepada kepakaran. Itu sebab perubatan moden meletakkan piawaian, benchmark, gold standard yang tinggi kepada profesional yang pakar dan subspecialties, ya, dalam bab vaksin, dalam bab otak, dalam bab kanak-kanak, begitu juga seperti ilmu Islam, ilmu hadis, ya, ilmu Quran, ilmu tafsir, ya. Dan Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Anbiya, fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengetahui, maka merujuklah kepada ahlu dzikr, mereka-mereka yang berilmu. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis daripada Imam Ahmad menyatakan bahawa Allah menurunkan penyakit dan Allah menurunkan penawarnya. Ia hanya diketahui oleh mereka-mereka yang berilmu dan tidak akan diketahui oleh mereka-mereka yang jahil tentang perubatan. Jadi ini makam yang tinggi yang diletakkan, dan perubatan moden cuba untuk menandingi ataupun menyerupai makam ilmu seperti yang terdapat di dalam din kita, agama kita. Dan saya bagi contoh dalam bab COVID supaya kita lebih jelas, ya. Pada Disember 2019 kita dijangkiti, dunia dijangkiti oleh virus SARS. Tengok, saintis Cina dengan ilmu genetik telah pun mengenal pasti kuman itu. Diberikan kepada World Health Organization, badan kesihatan sedunia. Dalam 2 bulan vaksin telah pun disediakan. Dan vaksin ini diuji, bukan dipakai terus, diuji, ya, dan diguna pakai
untuk vaksin Pfizer 50,000 sukarelawan, volunteers. Vaksin Moderna 50,000 volunteers. Ini kajian yang terbesar di dunia di dalam bab vaksin. Bukan main-main. Ini ilmu, ini kajian, ini research, ya. Dan didapati bahawa vaksin itu berkesan 94%. Jadi kita tahu sekarang setakat ini 12 bilion vaksin telah diguna pakai. Tapi masih lagi ada di antara kita yang mengatakan ini suatu eksperimen. 12 billion. Ya, dan Badan Kesihatan Sedunia telah pun menyatakan bahawa dengan vaksin ini 20 juta nyawa manusia telah diselamatkan. Sedunia. Di Malaysia, setakat ini 35,000 rakyat kita telah meninggal dunia. Mungkin saudara anda, ibu bapa, anak, orang tua anda, 35,000. Jangkaan di Malaysia, ya, estimate kalau tak ada vaksin, 52,000 rakyat Malaysia akan meninggal dunia. Maknanya, alhamdulillah, vaksin telah pun menyelamatkan 17,000 jiwa manusia. Ini bukan konspirasi, ini fakta. Di Amerika Syarikat, ya, yang telah pun kehilangan 1 juta manusia daripada vaksin. Didapati bahawa daripada Disember 2020 sampai Disember 2022, 2 tahun, vaksin ini telah menghindari daripada 170 juta kes-kes COVID. Telah berupaya menyelamat 3,5 juta manusia. Telah menghindari daripada 18 juta manusia ataupun rakyat Amerika masuk ke dalam hospital, masuk ke dalam ICU, dan telah pun menyelamatkan ekonomi Amerika Syarikat sebanyak 1,5 trilion US dollar. Maknanya lebih kurang 7 trilion duit ringgit kita. Jadi, saudara-saudari, saya rasa kita harus berpegang kepada bukti, kepada fakta, kepada research, kajian, kepada ilmu yang telah pun dipesankan oleh Datuk Mufti. Ini bukan suatu konspirasi. Ya. Jadi, dan kita tahu ini merupakan puncak daripada maqasid syariah, iaitu memelihara din, dan kita hanya boleh memelihara agama kita jikalau kita memelihara nafs, nyawa, memelihara akal kita, memelihara zuriat kita, dan juga memelihara al-mal. Wallahu a'lam. Okey, itu pandangan daripada ahli perubatan yang mungkin menjawab sebahagian daripada dakwaan dan tuhmahan, dan mungkin juga satu persoalan yang bermain dalam minda tuan-tuan. Saya sebelum nak bagi ruang kepada yang berbahagia saudara Tuan Mahmud, kita punya peguam, untuk jawab soalan saya akan ajukan soalan dahulu, kemudian kita akan bagi laluan kepada azan, dan tuan-tuan akan ikuti jawapannya selepas daripada azan. Jadi saya minta tuan-tuan kekal di tempat masing-masing untuk kita mendengar pandangan daripada Tuan Mahmud selepas daripada laluan azan Isyak.
Jadi saya serahkan kepada Tuan Bilal, kita azan dulu, kemudian saya akan ajukan soalan kepada Tuan Mahmud. Dipersilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Okey, soalan yang seterusnya untuk Tuan Mahmud yang mewakili mereka yang berkeahlian dalam undang-undang ini ialah kita dapati wujud di sana golongan yang seperti disebut oleh Datuk tadi menggunakan label agama, menggunakan label sunnah, tetapi mengambil kesempatan memperdaya dan menipu masyarakat. Kita melihat banyak yang kita dengar daripada kes-kes di dada-dada akhbar. Umumnya kita mendengar dan melihat. Jadi saya minta untuk Tuan Mahmud yang berpengalaman dalam menguruskan kes-kes yang seumpama ini boleh berkongsi dengan kita. Kes-kes yang beliau sendiri uruskan atau kes-kes yang beliau mendapat khidmat nasihat dan sebagainya tentang mungkin modus operandi ataupun apa yang dilakukan, bagaimana kejadian dan sebagainya, kita nak dengar supaya mungkin boleh menjadi panduan dan pedoman untuk kita. Dipersilakan kepada yang berbahagia Tuan Mahmud. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tuan Moderator Ustaz Rizal, yang berbahagia Datuk Mufti dan Datuk Dr. Musa Nordin. Sebenarnya saya rasa kecil sangat duduk dekat ujung sekali ni dengan bersama dengan orang-orang yang hebat ni. Tapi saya rasa ada satu keperluan sebenarnya untuk saya kongsikan kepada semua. Bagi saya, apa yang berlaku sekarang adalah satu scam, saya secara terang saya maklumkan, yang mereka sanggup melakukan secara terang-terangan. Sebelum ini, kita lihat selalunya lah ikut pengalaman saya dahulu, sebenarnya saya ni dibesarkan di Jitra Kedah. Waktu tahun 2004 dahulu, saya pernah accident dan saya kena brachial plexus injury. Dan penyakit ni memang susah nak ubat. So, daripada tahun 2004 tu, saya pergi merata dah pergi semua hospital, dah ikhtiar.
Semua doktor kata memang susah nak ubat. Dan waktu tu sejak tahun 2005 saya dah gunakan perubatan tradisional dan komplementari. Dan macam-macam sebenarnya perubatan yang saya dah dapatkan rawatan, macam-macam jenis. Ada yang kena tidur dekat rumah lah, dekat bawah Gunung Jerai pun pernah. Pernah kena pukul dengan sejadah pun dah pernah. Dah pernah minum air ayat Al-Quran tulis atas kertas, letak dalam botol dan minum untuk dapatkan rawatan tu. Pun dah pernah cuba. Jangan kira pula minum macam contohnya macam minum madu, itu normal, tak ada masalah. Minum air kelapa kena minum sekaligus, tak boleh berhenti, kena minum sampai habis pun dah pernah cuba dah. So mungkin saya ada di sini ni sebab nak kongsikan kepada sahabat-sahabat semua, boleh. Kita bukannya tak boleh kita berikhtiar, tapi selagi ianya mengikut berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, kita boleh teruskan. Tapi sekiranya ianya dah terlalu ekstrim, sebagai contoh, perubatan moden ni dikirakan sebagai racun, dikira sebagai satu benda yang haram, sehingga membolehkan dikenakan satu dosa, merupakan satu dosa untuk kita mengamalkan perubatan moden. Walhal perubatan moden pun sendiri, even di Malaysia, kita ada Akta 775, tuan-puan. Kita ada Akta 775 yang mana perubatan tradisional dan komplementari ini perlu berdaftar dengan majlis mereka. Tetapi kebanyakan, saya percaya kebanyakan mereka yang pengamal perubatan tradisional dan komplementari ini, mereka tidak berdaftar. Kerana itulah yang menjadi kerisauan semua pihak pada masa kini. Yang saya ingin kongsikan, yang mana kini menjadi viral dalam akhbar media masa sekarang, adalah berkenaan dengan mereka menggunakan nama sunnah, nama agama untuk memperdayakan orang ramai supaya percaya bahawa apa yang mereka sediakan, rawatan yang mereka sediakan adalah 100% sunnah, dan mereka perlu taksub dengan perubatan ini. Mengapa saya kata taksub? Kerana pada asalnya, saya kongsikan cerita dia. Ada seorang pesakit ni datang berjumpa dengan saya. Dia maklum dengan saya yang pada asalnya dia mendapatkan rawatan ni kerana dia merupakan pengikut kepada ustazah ni. Saya tak nak sebut ustazah mana, dia ada pengikut kepada ustazah ni. Dia belajar, pada asalnya dia belajar pasal ilmu agama. Tapi patient ni, pesakit ni, dia sering mendapatkan buat full medical check up. Tapi ini yang peliknya. Contohnya, sekarang bulan 1, bulan lepas dia dah buat full body medical check up. Dia tak ada sebarang penyakit kanser. Tetapi bila dia dah bersama dengan ustazah ni tengok dia pegang sikit, awak ni ada kanser ni. Dia pun dah, ya ke? Kanser stage berapa? Dia pegang-pegang, oh ni kanser stage 4. Ini dia cerita sendiri kat saya. Yang pesakit ni terkejut lah. Terkejut. Dan dia kata, oh macam mana nak ubat ni ustaz lah. Dia pun, okey tak apa, biar ustazah ubat. Dia pun amal dengan ustazah ni dekat setahun. Dah mendapat rawatan pada ustazah ni. Waktu tu ramai. Dia lihat orang-orang, pakcik-makcik datang dapatkan rawatan. Dan majoriti mereka adalah pesakit kronik. So waktu tu dia pun dapatkanlah rawatan. Tak lama kemudian ustazah ni ada menyebut satu perkara yang bagi dia, ini dah tak betul. Dia kata, ini according to dia, dia kata kalau nak beramal dengan ubat-ubat saya ni, hanya 80% saja awak kena takwa dengan Allah. Dan 20% awak kena bertakwa dengan ubat-ubat saya. Sejak daripada tu dia macam, ini tak betul ni. Ni something wrong. So, dia pun tanya kawan-kawan dia lain, ada tak ustazah ni dapatkan panggil awak dan dia check awak ada kanser. Dia pun cakap, awak pun ada kanser juga? Saya pun ada kanser juga. Lepas tu awak kanser stage berapa?
Jangan cakap stesen 4. Sama lah stesen 4. Dia pun kena stesen 4. Dia tanya, awak habis berapa? Saya habis dekat 20,000. So awak? Saya dekat berbelas ribu habis. So pada waktu tu, dia dah risau. Dia pun pergi cek, pergi dapatkan full medical check up, check sama ada betul ke tak ada kanser, scan-scan. Dia pun cek memang tak ada kanser tu. Dia pun risau sebab apa, dia datang jumpa saya sebab dia kata bukan kami berdua sahaja, ramai orang yang ada bersama dengan kami waktu tu, dan kalau kami yang tak ada kanser ni dapatkan rawatan daripada dia, bagaimana pula dengan orang yang benar-benar ada kanser? Itu yang bila dia berjumpa saya kata, ini dah serius. Bila dah serius, jom kita cuba dapatkan kawan-kawan kita untuk viralkan lagi dan menarik lagi ramai-ramai pesakit yang mana terlibat dalam program ni. Sebab bagi saya, dia macam ni tau. Apa jenis scam pun, dia mesti ada 3 elemen ni. Dia macam-macam. Macam-macam ni, dia kira M ni mudah. Contohnya lah, you ada penyakit, kalau you ada kanser usus, you kena operate, you kena buat endoskopi, you kena check kanser tu tahap mana, teruk macam mana, level dia. Tapi dengan dia ni, dia tak perlu pun check, dia pegang, dia tutup mata, okey. Ni kanser stage 4 ni. Mudah. Tak perlu buat endoskopi, you dah boleh tahu result dia dah stage berapa. Nombor 2, C ni, dia macam cara dia tu dengan menggunakan kos yang sangat rendah. Kos dia, C tu kos dia sangat murah. Sangat rendah. Kalau you buat endoskopi pun at least 1,000 lebih akan buat endoskopi. Dengan dia bayar RM30 cukup. Kan? Tak payah nak kos tinggi-tinggi, dah check, okey. Dan you beramal dengan ubat saya ni, alhamdulillah, insya-Allah. Kan? MCM. M ni dia kata cepat. Dia boleh mempercepatkan proses you operate, proses untuk you pulih. Kalau you pergi operate endoskopi, at least 6 bulan untuk you buka, letak dekat usus tu, operation apa bagai semua. Tapi dengan dia 5-6 kali berubat, insya-Allah sihat. Tapi bila sampai ke hari ke-5, hari ke-6, dia dah ubah dah cerita dia. So apa saja proses, dia akan memerlukan trust. Apa bukti, apa cara dia nak dapatkan trust adalah dia akan macam tadi Datuk Mufti ada cakap, dia akan menyerupai orang-orang yang boleh dipercayai. Tapi dalam kes-kes perubatan ni, kalau you pakai macam saya je, dia tak jalan. Mesti elok kita pakai jubah, pakai baju Melayu, pakai kopiah sikit, kan? Baru nampak, ini kita mudah percaya. Tapi itulah, apa jenis scam pun, you buatlah scam pelaburan ke, you buat scam perumahan ke, you buat scam untuk perubatan sekalipun, akan ada unsur-unsur atau elemen-elemen ni. So, bagaimana kita nak cari jalan untuk nak elakkan daripada kita mudah terpedaya ni? Kerajaan dah menyediakan cara bagaimana kita nak kesan sama ada perubatan tradisional dan komplementari ni adalah sahih ke tak, diiktiraf atau tidak. Ini yang ramai orang tak tahu, iaitu mereka perlu berdaftar dengan majlis perubatan tradisional dan komplementari. Tuan-puan tahu tak benda ni? Saya tak rasa ramai yang tahu. Dan saya tak rasa bila you masuk ke mana-mana perubatan tradisional komplementari, dia orang akan gantung namanya sijil dekat belakang. Takkan. Saya setakat ni saya dah pergi berpuluh dah tempat tradisional perubatan dan komplementari, saya tak nampak lagi yang mereka gantung lagi. Tapi bukan semua tak ada, tapi tak banyak. So, kalau macam tanya saya, kalau you all tuan-puan ada mengalami masalah kesihatan ke, pertama sekali macam seperti mana Datuk Musa cakap tadi, kita kena bertanya kepada ahli zikri. In kuntum la ta'lamun. Maksudnya, kan, tadi, maka bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Allah dah susun dah bagi dah, firman dia dah cantik dah. Tapi malangnya kita tak ambil indikasi itu. Contoh saya nak kongsikan akhir sekali.
waktu dulu tahun lepas lah, saya pergi umrah. Kita tengok indikasi cara macam mana dekat Masjidil Haram, saya punya roommate saya dia kena stroke. Dia tengah buat sa'i, lepas habis sa'i je tak sempat, dia sempat tahallul, dia nak balik hotel, jatuh. Waktu dia jatuh tu, doktor-doktor tu angkat, dia bagi makan madu tak? Tak. Dia terus bawa ke hospital. Kan? Dia bawa ke hospital untuk dapatkan rawatan. Bila dapatkan rawatan tu, macam saya punya roommate saya tu, dia kena, waktu tu saya tak nampak lagi dia kena stroke. Nampak dia tak sihat, dia bawa masuk bilik. Waktu bila bawa masuk bilik tu, saya tanya dia, waktu tu saya tak nampak lagi, esok tu nak pergi solat subuh, saya tengok dia macam dah tak larat sangat, saya kata mungkin dia solat dalam bilik lah. Bagi tahu bang nak pergi solat, jom solat subuh. Dia kata tak larat nanti abang buat dekat bilik. Tapi bila saya tengok balik daripada masjid tu, saya tengok dia, still tak boleh gerak agak. Saya nampak dia macam tak larat, dia tak bergerak lah. Lepas tu saya kata, bang, abang okey lah. Saya tengok tangan dia tak boleh gerak. Tapi waktu saya pernah ada pengalaman dengan pakcik saya, dia kena stroke. 1 jam lepas dia kena stroke tu, dia cepat bagi makan ada satu ubat pencair darah ni tau. Lepas dia makan tu, dalam masa 1 ke 2 jam je, dia kena stroke tu, daripada mulut dia tak boleh bercakap, dia macam slurring tau. Terus sihat. Dia makan ubat tu dah sejam 2 jam terus sihat. So saya pun cepat, bang, abang kena makan ni bang, ada satu ubat ni bagus ni. Sebab kita jumpa dekat Ajet, dia ada satu hospital dekat bawah Safwa, bangunan Safwa Tower tu, dekat bawah tu Ajet Hospital. Bawa, tapi doktor kata waktu tu saya bawa tu dia dah lepas hari kedua, hari ketiga. Dia tak nak pergi hospital. Dia lambat, dia tak nak pergi hospital. Dia kata tak apa. Abang panggil ada orang ni tukang urut. Abang pergi je abang, tak apa. Abang okey, ada Ustaz Mutawif ni nak datang nak urut abang. Tu ke hati abang lah. Lepas tu setiap kali jumpa dia, saya kata, abang pergi bang urut, pergi turun bawah bang dekat hospital, dapatkan ubat ni bagus bang. Saya punya pakcik saya dapat makan ubat ni, sejam 2 jam terus elok. Dia pun tak apa. Ada seorang ustaz ni nak bagi abang akupuncture. Akupuncture pula. Okey, tak apa bang. Kalau akupuncture tak jalan, abang pergi hospital bawah boleh. Hari pertama dia dapat urut, hari kedua dapat akupuncture, hari ketiga dia dah nak turun bawah, doktor kata, we cannot do anything dah. You go back to Malaysia, you dapatkan rawatan dekat Malaysia. Tapi sayanglah, sebab kita kena faham ubat, kenapa nama dia ubat perubatan tradisional dan komplementari. Apa maksud komplementari? Komplementari ni adalah kita untuk komplement ubat yang main dia, utama dia. Ubat utama ni adalah perubatan moden ni. Bukan yang saya kata macam tadi dah, saya tak perlukan penjelaskan tentang perubatan Islam dengan perubatan moden. Bagi saya, mereka ni adalah sama. Yang mana dia lebih advance lagi. Tapi bagi saya, apa yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan semua, kalau sakit, kita utamakan dulu ubat yang diiktiraf dahulu. Baru kita pergi ke perubatan komplementari. Okey Datuk, kita nak terus. Saya ada soalan daripada Datuk, tapi bila saya dengar pendedahan Tuan Mahmud tu, saya terus tak jadi nak tanya. Datuk respon sikit Datuk, pendedahan tu. Pasal saya ingat penting juga, kerana dia ada unsur agama di situ. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dia isunya ialah macam mana kita nak tahu yang ni perubatan Islam ataupun bukan perubatan Islam. Pasal perkataan perubatan Islam tu. Yang ustaz ni ajak ni, Nabi ajar ke bukan, ataupun ustaz ni punya sendiri. Sekali kalau Nabi ajar, kita kata bukan daripada ajaran Islam, salah pula. Kalau kita hina, jadi salah pula ajaran Nabi. Ini adalah isu yang bermain. Saya nak buat beberapa pecahan bila dengar ni. Yang pertama ialah, tuan-tuan, memang ada hadis-hadis Nabi yang sebut mention perubatan, bahan-bahan. Bahkan bukan ada hadis saja, ada juga ayat Quran. Umpamanya madu lah, kan? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Keluar daripada perut lebah itu ialah minuman yang berbeza-beza warnanya,
Tuan-tuan tengok, tuan-tuan pergi beli di Taif, ada madu warna ni kan. Tapi fi syifa'ul linnas, padanya ialah ada ubat untuk manusia. So yang ni kita tak boleh deny. Kalau ada kata madu pun mengarut ya, tak boleh. Sebab memang firm ada dalam Quran. Kalau siapa kata madu bukan ubat, dia boleh kufur. Sebab Quran kata syifa'ul linnas. Dalam hadis Muslim kan ada orang datang ke jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata akhi yashtaki batnahu. Saudaraku mengadu sakit perut. Nabi kata isqi yang asala. Bagi pada dia madu. Besok dia kata dia mari pula. Dia kata macam tu juga. Nabi kata isqi yang asala. Bagi dia madu. Besok dia datang dia bagi tahu juga. Nabi kata bagi dia madu. Tapi dia kata qad fa'alt. Aku dah buat dah, bagi dah dia madu. Apa Nabi kata? Kadzaba batnu akhik. Kan? Perut saudara kamu tu bohong. Allah benar, perut saudara kamu tu bohong. Sadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Allah benar, perut saudara kamu tu bohong. Isqi yang asalah, bagi dia madu. Dia bagi kat madu, fa bara'a. Akhirnya dia sembuh. Mungkin dos belum cukup. Tempoh belum cukup. So ini kita tak boleh deny. Kata yang ni tak. Okey. Benda clear. Memang Nabi kata ubat. Kemudian timbul bahan-bahan yang Nabi sebut ini. Yang Nabi sebut. Quran sebut syifa, ubat. This is no doubt. Tapi ada banyak bahan-bahan lain yang Nabi sebut. Seperti habbatu sauda. Kan? Orang Melayu, habbatu sauda tu bijirin hitam tu lah. Saya pergi kepada satu kedai ada jual bahan Arab ni. Dia pun nak cakap Arab juga, kawan nak tanya tu. Dia kata, ada tak habbatu sauda? Yang tu jadi biji sauda, bukan biji sauda. Habbatu sauda. Orang kita ni kalau bunyi ain sikit dia rasa bunyi Arab lah kan. Seperti Nabi Adam. Itu Nabi Adam. Okey. Tak apa. Habbatu sauda syifa min kulli da illa sa. Yani ay maut. Hadis sahih. Habbatu sauda ubat pada setiap jenis penyakit. Saya cuba habbatu sauda dalam beberapa benda, masya-Allah. Dan saya pagi-pagi dia dulu ambil madu, Masya Allah. Kan? Juga ada di dalam Quran sebut tentang zait zaitun. Kan? Tentang syajaratul mubarakah, zaituha. Kan? Pokok yang berkat. Dia sebut zaituha, yang ni minyak zaitun. Cumanya, bahan-bahan ini, dia tak bagi tahu banyak mana nak ambil. Itu. Nak ambil satu botol ke? Nak ambil setengah sudu ke? Ini kena balik kepada kajian kepakaran. Orang dulu mungkin tidak ada makmal. Tapi dia base kepada pengalaman mereka. Pengalaman demi pengalaman dan boleh diambil kira. Itu yang saya kata tadi, di atas sangka yang besar. Agama ambil kira. Ghalabatuz zan. Di atas sangka yang besar. Base kepada pengalaman. Mungkin dia tak boleh nak test sampai ni, tapi dia kawan ni dah cuba, dia cuba testimoni atas cubaan, dia dapat kesimpulan. Kalau sakit macam ni, you minum satu cawan. Pengalaman itu Islam ambil kira lah. Maksudnya Islam ambil kira di sudut mengiktiraf pengalaman tu. Dalam bahan-bahan yang disebut oleh Nabi ni, school ada dua. Sekolah pemikiran ada dua. Satu sekolah majoriti, termasuk sekolah Al-Imam Al-Bukhari, termasuk Al-Imam Ibn Qayyim, yang kawan tu duk angkat sangat buku Ibn Qayyim tu. Kalau dia tahu Ibn Qayyim bab masalah lain, baru dia demam sikit kan. Ini kata, whatever Nabi kata, itu memang wahyu, divine. Wahyu. Dan inilah pandangan majoriti. Masa kalau Nabi kata, apa habbatu sauda lah. Yang ni, Nabi, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap dengan hawa nafsu. Yang Nabi cakap wahyu. Sekolah pemikiran yang kedua yang dikenali Al-Qadhi Iyad, Ibn Khaldun. Mereka ini kata
Nabi ni dia sebut benda-benda ni di atas dasar untuk berdasarkan kepada apa yang diamalkan oleh orang Arab. Karena itulah yang diamalkan oleh orang Arab dan dia yang pentingnya core kepada ajaran itu ataupun moral kepada apa yang Nabi sebut, kena cari bahan berubat. Alasan mereka kerana Nabi pernah tegur tentang talqih an-nakhl, tentang pendebungaan pokok tamar. Nabi kata illam taf'alu la soluh. Kalau tak buat pun okey. Kemudian bila mereka tak buat, menyebabkan pokok tamar tu buahnya kurang. Kemudian Nabi kata, bila ditanya kepada Nabi, Nabi kata antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. So mereka ni, sekolah pemikiran ni kata bahawasanya yang Nabi bagi tahu tu Nabi cumanya Nabi tahu, macam kita tahu apa yang baik untuk kesihatan. Orang cakap pada Nabi, Nabi bagi tahulah kau gunalah ubat ni. Kerana berdasarkan pengalaman tadi yang telah orang guna, bukan wahyu, sehingga kita tidak ada pilihan yang lain. Kita ambillah kaul majoriti, kita ambil pendapat majoriti. Ini adalah wahyu. Cuma kalaupun wahyu, dia tidak bagi dos dia banyak mana. Dan keadaan dia banyak mana. Sebab tu Al-Imam Ibn Qayyim, dia tulis Tib Nabawi tu, bagi tahu Ustazah tu. Ibn Qayyim dan juga Ibn Hajar Al-Asqalani mereka sebut, walaupun habbatu sauda syifa' min kulli da', tetapi habbatu sauda tu sembuh ubat bagi semua penyakit kecuali maut, tetapi dia hendaklah dilihat kepada negeri mana yang dimakan, suasana, cuaca dan seumpamanya. Kena ambil kira. Maksudnya akhirnya balik pada tadi, fas'alu ahla dzikr. Tanya kepada ahli ilmu. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. So kita tak ada masalah kalau kita nak ambil perubatan atas nama perubatan Nabi. Habbatus sauda Nabi sebut, madu Quran sebut, confirm. Tapi kalau tak sembuh, kita kena tahu kemungkinan dos kita ambil tak betul, ataupun tempohnya belum cukup, ataupun jenis madunya tu yang macam kata tadi berbeza-beza warnanya tu. Dan ia adalah satu jenis perubatan. Cumanya jangan bila kita ustaz tu dia bancuh, dia campur habatus sauda, dia campur madu, dia bubuh buah tin dia bubuh tak? Inilah ubat yang diajar oleh Nabi. Ini jadi masalah. Nabi sebut bahan saja. Kepakaran mesti balik kepada ahli ilmu. Bila ustaz tu campur, atau kita siapa-siapa saja campur, dia kata ini Nabi punya, kita minum tak sembuh, orang kata minum ubat Nabi pun tak jadi. Itu masalah dia. So satu orang dia beli habatus sauda, dia cuba. Saya ada beberapa benda, saya cerita betul lah. Dulu saya minum minyak zaitun. Saya rasa alhamdulillah saya tak ada apa-apa penyakit yang ni lah, saya duk test. Mungkin juga kesan dia. Tetap pagi saya ambil dengan madu. Kemudian lately saya cuba minyak habatus sauda tu. Saya tak kira, tak ada lah. Saya cuba banyak ni. Dan saya rasa alhamdulillah ada beberapa benda yang bagus. Saya rasa segar. Tapi itu adalah pengalaman diri kita. Pengalaman. Kita tak boleh lah pergi betul kalau nak minum minyak ni. Pasal saya baru test atas diri saya. Demikian juga perubatan lain. Timbul perbincangan di kalangan para ulama. Nabi sebut bahan tu kerana bahan tu adalah masyarakat Arab. Andai kalaulah kata ada dalam masyarakat Arab ginseng, Nabi sebut ginseng tak? Kita, apa dia lagi bahan yang ada tanah Melayu ni? Tungkat Ali. Maksudnya, sekolah pemikiran yang kedua, dia kata Nabi bagi tahu, walaupun Nabi ajar jampi. Nabi tak kata kamu semua tak payah nak pergi berubat lah. Jampi dah cukup. Nabi tak. Dan kita kena tahu, Nabi wafat dianggap syahid kerana terkena racun wanita Yahudi di Khaybar. Kalau semua bahan pengubatan tu telah ada petua di dalam agama, Nabi tentu akan minum
benda yang menghilangkan racun itu. Hatta kadang-kadang tubuh manusia. Nabi pada akhir hayatnya, sebab itu kita baca hadis Ummu Salamah. Nabi solat, Nabi duduk. Sebab pada akhir hayat Nabi agak sedikit agak berisi. Dan kadang-kadang berisi ini bukan soal makan, apa? Soal metabolisme orang. Kadang-kadang dia tak boleh, dia ada sikit. Manusia. Setengah orang dia kata dalam Islam semua perfect. Nabi tak pernah sakit pun tak benar. Nabi pernah sakit. Pada akhir hayat Nabi pernah sakit. Isteri-isteri Nabi pernah sakit. Sahabat yang mati kena taun berapa ramai? Yang kena taun. Muaz bin Jabal, punya hebat, kena taun. Abu Ubaidah Al-Jarrah, kena taun. Yang maksudnya, dalam agama diturun wahyu, panduan, hidayah betul. Soal perubatan, di samping agama memberikan beberapa asas yang tadi, dia tetap merujuk kepada ahli dan kepakarannya. Apabila ustaz-ustaz nak berniaga, ini masalah tadi ni. Bila dia nak berniaga, mula dia keluarkan teori-teori ni. Dan sebab tu Ustaz, saya sensitif di Perlis ni, saya babak lah kat ni Ustaz Hafiz dah bahagian tauliah. Siapa aja berniaga apa dalam masjid, aku tarik tauliah. You nak berniaga, you berniaga di luar masjid. Jangan duk kata, tuan-tuan, hak ni lah peninggalan Nabi kat kita. Kalau yang ni hak Nabi pun kita tak percaya, siapa lagi kita nak percaya? Tuan-tuan tak beli malam ni, tak percaya kat Nabi. Ini masalah. Tu yang ustazah ke apa, tak tahu, saya tak tahu nama tu. Sunnah tak bohong. Apa dia punya slogan? Sunnah tak bohong kah? Sunnah tak bohong. Memang sunnah tak bohong. Tapi bancuan awak tu, macam kita katalah, kita nak amalkan amalan, nak ikut Rasulullah. Hatta dalam ibadat. Berapa ramai orang kata, kita pakai selendang kononnya macam selendang Nabi, serban macam selendang Nabi, tapi amalannya bukan sunnah. Bukan sunnah. Kita marah sebab kata bid'ah tu. Ya bukan sunnah. Tak semestinya bila cap macam cap Nabi jadi sunnah. Kita minta. Dulu saya sebut beberapa benda Ustaz Ahmad. Ni dah lah kita. Dulu kan orang kita. Makan kismis jadi yang Ustaz jampi jadi cerdik. Masa tu kismis punya laku. Makcik-makcik pun belilah kismis kat cucu semua. Makan kismis ni ingat. Tak lupa. Kismis tu Ustaz pula jampi. Pertama, tak ada hadis kata makan kismis tak lupa, tak ada. Ni pun satu masalah. Sebahagian hadis-hadis perubatan ni tidak sahih. Bukan semua sahih yang disandarkan. Pertama tak ada. Ada riwayat Zaid bin Arqam dan seumpamanya. Dia ambil daripada pandangan-pandangannya. Kemudian kadang-kadang kita tengok logik. Ustaz yang jampi tu pun tak apa ingat. Dia yang nak bagi kita ingat tu pun kita tengok dia pun cakap tak ingat. Nas-nas pun tak ingat. Tapi kita beli. Dan kita melupai benda yang dasar. Iaitu belajar rajin-rajin. Al-Imam Al-Bukhari, saya tanya orang Mauritania, tokoh-tokoh yang hebat, hampa ni ingat. Cemburu kita tengok. Nas ni ingat. Dia apa akan kata berulang-ulang. Tuan-tuan mungkin Tanzia ni taklah ingat. Mana mungkin sebagai tuan-tuan kata ingat mufti. Saya ulang. Tak ada kata hafal sekali bubuh kismis sebiji. Hafal sekali bubuh kismis sebiji. Ulang, baca balik. Lama-lama kita lupa. Hatta kita tengok imam Masjidil Haram tu, hak dia pilih tu, the best lah boleh ingat Quran. Tuan-tuan tengok kadang-kadang dia pun terlupa. Orang belakang tegur.
Nama kata manusia. Tapi adalah banyak benda yang kita makan memang terbukti. Imam Syafi'i sendiri tuan-tuan baca, dia cuba macam-macam nak bagi ingat makan. Tapi dia tak kata Nabi kata. Cuba macam tadi tajribah. Iaitu based on testimony ataupun experience. Kawan ni dah makan, kawan ni dah makan. Problem yang ustaz ni kata, masalah tadi yang ustaz kita, yang peguam kita cerita. Apabila kita ni nak agama tetapi tidak mempelajari latar itu. Ustaz kata, terus percaya ada kanser. Ini hal yang sama, saya pilih mana saya sebut sikit. Orang bandar misalnya. Ni orang bandar ni. Kita orang kampung. Saya bagus orang bandar hantar anak-anak mereka belajar agama. Belajar tahfiz, belajar apa. Tapi sebahagian orang yang di bandar ni mereka sibuk. Ataupun sebahagian kita yang di kampung ni pun sibuk. Ustaz tu buka tahfiz. Kita pun pergi hantar anak kita pergi. Kita tidak mengkaji tahfiz tu kualiti cikgu dia bagus ke? Apa dia syllabus yang dia ajak? Kita pakai bubuh je anak kita situ. Lepas 5 tahun kita tengok. Tidak akademik dia boleh, tidak juga agama dia pandai. Tak juga dia boleh hafal Quran dengan elok. Taklah juga dia tahu tentang ilmu dunia yang dengan betul. Akhirnya tak ke mana. Taklah juga dia balik kita tengok perangai elok, pasal duduk lawan bertumbuk. Ustaz tu pun tak jaga, ustaz tu pergi ceramah berkata, bukan semualah, tapi yang tak terlibat yang kecil hati ni. Dia pun ambil gambar sekolah tahfiz dia bagi tahu, tuan-tuan saya ni kendalikan tahfiz, mai sini nak buat kumpul derma sikit, pakat bagi. Ada satu tahfiz tu, bahagian polis mari bagi taklimat kat saya. Dalam akaun ustaz dia 1.3 million. Dia collection. Kereta dia, tengok kereta mewah-mewah. Tahfiz duk sengit tu, kalau tahfiz nampak elok, orang tak apa mau bagi duit lah. Pakatlah bagi tuan-tuan, sebab atas nama agama. Yang bandar-bandar yang kaya ni pakat bagi duit. Bukan ada satu audit pun. Bukan saya salahkan semua, yang tak terlibat dia jangan kecil hati. Tak ada audit. Tapi semangat agama tu bagus. Saya nak cerita ceritanya semangat agama. Semangatnya bagus. Sasarannya telah salah. Sama dengan isu perubatan Islam. Semangat tu nak ambil sunnah Nabi, bagus. Tapi telah diambil kesempatan oleh orang lain. Ambil kesempatan oleh orang lain. Dan seketika, minta maaf lah, hampir tak ada ustaz yang tak ada produk dah. Kat Malaysia ni. Semua ada produk. Tak apalah kalau produk tu tak kaitan. Sampai sabun cuci baju pun gambar ustaz. Saya pernah tengok, lama dah cerita ni, ustaz tu ceramah dia jual kulat daripada negeri Cina. Dia kata sunnah Nabi makan makanan macam ni lah, nak bagi sihat. Dan orang kita percaya dan dia beli. Sebab itu tuan-tuan, ini yang apa yang saudara kita cerita ni adalah disebabkan kerana fenomena yang seperti ini. Mungkin nanti Datuk Musa boleh cerita juga macam mana pengalaman dia sebagai pengubat, doktor berpakar menghadapi masalah yang seperti ini dalam dunia kita di tanah Melayu. Okey, Datuk. Mufti dah lontarkan soalan. Datuk respon sikit, pegang kanser 4 tu. Pegang-pegang terus kanser 4 tu. Kalau Datuk pun mesti ingat kena ikut step juga. Kemudian 4 tu ditentukan oleh macam mana? Datuk, komen Datuk. Dengan tak apa. Kalau salah peguam mana sebelah. Cantik apa yang Datuk Mufti cerita tadi tentang tajribah. Peringatkan saya Ar-Razi. Ar-Razi ni seorang ahli falsafah, seorang tabib, ya, di kurun ke-9. Dia ada satu kitab tajribah.
Dalam kitab tu ada 900 kes pesakit-pesakit dia. Dia secara rapi, bila mula, apa gejalanya, apa yang triggerkan demam tu, ya, berapa lama, dos ubat mana yang menurunkan demam dia. Begitu meticulous tu. Very specific. Ya, tu sebab Imam Ar-Razi di antara yang paling ke depan di dalam melakukan kajian. Ada sekumpulan pesakit dia yang dia panggil brain fever. Kalau dalam istilah hari ini mungkin saya rasa meningitis. Inflamasi pada selaput otak tu. So, satu kumpulan dia buat observation. Placebo control group. Satu kumpulan dikeluarkan darah. Ya, dikeluarkan darah. Dan dia dapati bila dikeluarkan darah, no difference. Jadi ini menunjukkan suatu yang begitu hebatnya. Dalam istilah baru, modern, perubatan baru, ini dinamakan randomized control trial. Ujian di mana ada yang dapat rawatan, ada yang tak dapat rawatan. Yang menjalankan ujian tu tak tahu mana yang dapat rawatan, mana yang tak dapat rawatan. Hebat. Ibn Sina kurun ke-10, dia meletakkan 7 perkara yang mesti mesti ada sebelum sesuatu ubat itu boleh dikatakan sebagai mujarab. Maknanya dia pakai dos X pada patient A, tak baik. Dia try dos Y pada patient A. Baik. Tak cukup. Kena try lagi dengan beberapa orang untuk memastikan bahawa dos Y tadi sebenar-benarnya mujarab. Ini is amazing. Ya. Perubatan moden memperkembangkan kaedah-kaedah yang dipelopori oleh Ar-Razi Ibn Sina. Ya. Dan mereka menjalankan clinical trial, randomized clinical trial. Mula-mula pra-clinical, cuba kepada binatang dulu. Kalau tak ada kesan sampingan, binatang tak mati, baru dia boleh fasa pertama. Fasa pertama 10 hingga 20 orang. Nak pastikan ada tak kesan sampingan. Ya? Ada tak masalah dengan dos itu? Kalau baik, baru dia pergi kepada fasa kedua. Dia ambil 100-150 orang. Baru dia cermatkan dos, ya, dan dia tengok apa kesan-kesan sampingan yang ada. Ini mungkin mengambil beberapa tahun. Ya. Apabila telah pasti, baru dia buat trial yang beribu orang. Yang macam vaksin COVID tu, 100,000 orang. 50,000 ambil vaksin, 50,000 tak ambil vaksin. Didapati 94% berkesan. Jadi, sebab risau tentang kesan sampingan kan, kerajaan kita, Kementerian Kesihatan, melalui NPRA, National Pharmaceutical Regulation Agency, agensi piawaian pharmaceutical, ubat-ubat, dia telah menggunakan 32 juta vaksin mRNA Pfizer, 21 juta Sinovac, 4 juta AstraZeneca, dan didapati kebanyakan kesan sampingan adalah kesan sampingan yang tidak serius. Sakit kena injection, lebam, pening kepala, sakit-sakit sendi, sakit-sakit otot, lemah sedikit, demam. Itu sebenarnya bukan kesan sampingan, itu sebenarnya reaksi yang baik. Badan kita mengeluarkan antibody untuk melawan virus SARS.
Itu adalah respons yang tabi'i, yang baik. Jadi maknanya badan kita mengeluarkan antibody. Kalau saya dapat sakit demam 1 atau 2 hari, alhamdulillah, maknanya badan saya yang tua ni masih lagi boleh mengeluarkan antibody. Sebab selalunya yang dah lepas daripada 65 tahun, kurang sedikit keupayaannya untuk mengeluarkan antibody. Jadi bila saya demam sehari 2 tu, alhamdulillah. Dan saya cek antibody saya. 12,000. Ya, 12,000. Kalau normalnya 50 saja. Alhamdulillah. Jadi maknanya kesan sampingannya serius ada. Kita tak membohong, ada berlaku. 3 kes dalam 100,000 dos. Tengok dia spesifiknya, ya. Hanya 3 orang dalam 100,000 yang mengambil vaksin itu mendapat kesan sampingannya serius. Perlu dijaga dengan rapi atau perlu dimasuk dengan hospital. Tetapi kesemuanya yang dimasukkan ke hospital di Malaysia, di Kementerian Kesihatan, semuanya baik. Tidak ada yang meninggal dunia. Jadi cerita-cerita yang berlegar di sosial media ini adalah suatu pembohongan. Fitnah, fake news, misinformation. Dan banyak yang dapat berita-berita dari Barat. Sebab Barat, puak-puak pembohong ni, dia buat jutaan US dollar daripada kerja-kerja sedemikian. Ya, lebih daripada ustazah tadi. Yeah. It's a multi-billion dollar business ni. Dan kalau you check, ada 12 the dirty dozen, the misinformation dozen, 12 puak yang kerja dia hanya mengeluarkan pembohongan mengenai COVID, vaksin COVID. Ya. Jadi semua kerajaan-kerajaan, ya, Kementerian Kesihatan termasuk Malaysia telah pun ada data-data ini. Data secara halus. Tetapi saya cakap terus terang, memang ada. Ada yang mengatakan bahawa, oh nanti 5 tahun, ada dia punya kesan sampingan kronik, tak pernah berlaku di dalam sejarah vaksin. Dia akan timbul di dalam 2 bulan yang pertama. Itu sebab WHO, CDC, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Kesihatan United Kingdom dan Eropah semua, kalau you nampak kajian, at least 2 months. But we want you to do for 2 years. Kita dah 3 tahun. Telah guna 12 bilion dos vaksin COVID. Tak ada kesan jangka masa panjang. All within 2 months, 2 bulan. Vaksin COVID, kita tahu apa yang serius. Pertama, anaphylaxis. Dia kena vaksin tu, dia akan lemah, ada yang pengsan. Anaphylaxis maknanya dia alergi kepada ubat tu. Ini dalam half an hour, setengah jam pertama. Di Malaysia ada 44 kes. Maknanya, 1 dalam 1 juta boleh berlaku. Satu lagi ialah inflamasi jantung, myocarditis. Ya, ada 66 kes yang berlaku di Malaysia. 1.8 dalam 10 juta kes. Very, very rare. Berlaku pada 7 hari yang pertama. Jadi orang yang kata orang mati, drop dead, ya, adalah suatu pembohongan. Berlaku, kita tahu. Inflamasi, semuanya baik. Selepas beberapa hari. Tak ada yang meninggal dunia. Jadi, bukannya kita katakan tak ada kesan sampingan. Kita katakan secara jujur dan kita tahu. Itu sebab you ambil vaksin tu, you kena duduk setengah jam supaya anaphylaxis kita kenal pasti. Kedua, kalau kita beritahu, kalau you rasa jantung laju, susah bernafas, sakit, terus pergi ke hospital. 1 minggu yang pertama. Jadi, saya harap bab kesan sampingan ini telah pun dicerita dengan begitu cantik oleh ustaz. Ya. Tengok clinical trial
fasa praklinikal, 4 fasa, dan fasa yang terakhir adalah kita namakan pharmacovigilance, fasa keempat. Selepas 12 bilion diguna pakai, WHO mengatakan bahawa inilah 2 masalah yang utama, anaphylaxis dan myocarditis. Dan ketiga, dengan vaksin jenis AstraZeneca ialah blood clot. So saya harap kita yakinilah bahawa apa yang kita lakukan insya-Allah berasaskan kepada ilmu, hujah dan fakta. Wallahu a'lam. Okey. Soalan yang terakhir untuk Tuan Mahmud. Soalan yang terakhir untuk Tuan Mahmud, saya minta jawab dalam masa yang ringkas lah, sebab tuan-tuan pun masih semangat. Okey, tadi Tuan ada sebut bahawa beliau mengalami sendiri pengalaman didatangi oleh perawat-perawat ni. Dan beliau, kalau tuan-tuan tengok, ada mengalami kemalangan. Dan nanti kalau ada yang nak salam dengan beliau, kalau beliau tak ada suar, ulur tangan kanan tu bukan sombong, tapi itulah kesan daripada kemalangan. Tuan-tuan jangan pergi pula pergi duk scam Tuan Mahmud pula. Tangan sakit ke? Mai jumpa saya. Kan, nanti terus boleh tumbuk orang. Pasal kita kata tadi, ada orang pergi kan, macam-macam minum air nyok, tak payah, tak boleh berhenti. Itu bukan lega, itu lega terus. Kan? Jadi saya minta Tuan Mahmud sebut kepada mereka yang sakit kronik, yang mungkin sudah menjadi bangsa, bakal menjadi bangsa, tindakan dari sudut undang-undang yang mungkin apa yang telah Tuan Mahmud lakukan, insya-Allah. Sebagai penutup dan forum kita. Okey. Dia begini tau. Dia kalau you all tengok kan, saya rasa pakcik-makcik semua pernah pergi ke tempat berubat. Dia lebih, kalau lagi tinggi ilmu orang yang berubat tu, pengamal perubatan tu, lagi ramai orang. Contoh, macam tadi tu dia pegang je. Dia pegang, oh dia dah tahu dah ni cancer stage berapa. Ada saya tak nak bagi tahu kat mana, tapi dekat Kedah. Saya pernah pergi zaman dulu ni, dia punya level hebat tak hebat dia. Dia tengah berubat tu, tiba-tiba dia, jap, saya nak pergi perang jap. Dia nak pergi perang. Dia duduk jap, lepas tu dia pergi perang lawan dengan jin. Semua orang tengok, duduk. Oh, macam tengok movie tu. Oh, kita pun, hebat ni, hebat. Tapi tempat dia daripada tengah hari sampai pagi, penuh. Lepas tu, dia dalam pukul 1 tu, dia akan buat show sikit. Tiba-tiba handphone dia berbunyi. Ini antara awal kita pergi tempat dia, handphone dia bunyi. Handphone dia bunyi, lepas tu daripada jauh dia boleh buat macam ni. Diam. Handphone tu diam. Dia boleh arahkan handphone tu diam. Ni waktu tahun 2005 dulu. Tahun 2005, tak tahu dia hidup lagi ke tak. Waktu tu semua orang, kagum habis lah. Memang penuh tempat dia. So satu hari tu saya dah pergi dah kali ke-5 dah. Lama-lama kita dah tengok tu, ni tak lama dia buat skill ni. Kita dah tahu. Lepas tu, nak jadi kebetulan hari yang ke-5 ni, dah lah saya pergi setiap minggu kena datang. Nak bubat kena setiap minggu datang. Nanti dia kata balik nanti, awak tidur tu, kalau rasa pelik-pelik tu, awak jangan tegur awak tak tahu, awak tidur je. Oh, kita pun balik tu rasa macam, ada lah ni orang nak bubat ni. Kan? Balik pukul 3 pagi, ada lah. Kan, check. Dah. Lepas tu satu hari tu, saya pergi, telefon berbunyi, saya pun, memang kebetulan waktu tu nak pergi toilet. Saya pun jalan nak pergi ke toilet tu, memang lalu dapur dia. Dapur dia tutup langsir. Buka langsir tu, nampak bini dia tengah tegang telefon. Tengah tengok. Terkejut bini dia. Awak nak pergi mana ni? Saya waktu tu tengok handphone dia, tu saya tengok. Dah padam lah. Waktu tu kita buat tak faham lah. Kita pun pergi dapur. Saya kata nak pergi toilet je. Kita kata lain kali bagi tahu lah nak pergi toilet, saya tolong bawa lah. Tak apa ustazah, tak apa. Saya pun pergi. So waktu tu kita faham lah perasaan rasa sakit hati tu, sedih, kecewa. Kan semua orang dah expect, ini ialah kita harapan tu tau. Kan especially orang-orang yang penyakit-penyakit yang kronik ni. Penyakit-penyakit macam jantung, penyakit-penyakit kencing manis. Yang ni memang favorite klien dia.
Sebab dia ambil masa yang lama untuk berubat dan kebanyakan mereka ni doktor tak boleh nak buat apa-apa sangat. Bagi makan ubat so diorang akan bagilah alegasi-alegasi yang tuduhan-tuduhan yang kata, biasalah hospital. Faham tak? So, saya nak tekankan di sini, apa yang kita buat ni sebenarnya ialah dalam apa-apa keadaan, kalau dalam kes jenayah sekalipun, akan ada peguam yang akan ambil kesempatan dan menjanjikan benda-benda yang luar biasa. Dan sama juga orang yang berubat, orang yang dapat penyakit susah, kan, dan apatah lagi dia orang memang dah tak ada jalan dah nak pergi berubat, dia akan ada orang-orang yang akan ambil kesempatan. Memang akan ada orang ambil kesempatan. So, tuan-tuan dan perempuan semua kena sedar dan berhati-hati. Kalau tengok, dia memang amalkan ayat Al-Quran, dah nampak macam kita selesa dengan dia, selagi benda tu tak mengamalkan benda yang syirik dan khurafat. Contohnya lah, pakai emas, beli emas. Ada satu ustazah ni, dia jual emas. Dia jual emas dan dia kata, okay, pakai emas ni insya-Allah jantung tu yang berlubang tu nanti lama-lama dia tutup. Ada jual. Orang pun belilah. Dia jual emas je. Harga emas contohnya orang beli standard 10,000, dia jual 20,000. Sebab lagi 10,000 lagi kos dia untuk dia baca, dia nak kena amalkan ayat bacaan surah Yasin 40 hari 40 malam. Inilah kos dia. Kan? So, dan nombor 2, cerita, nak jadikan cerita lah, contohnya lah, banyak juga berlaku yang mana kita bawa ke tempat perubatan tradisional dan komplementari ni, akhirnya lala sekali, contohnya lah, jadi kes maut misalnya. Itu kes berat. Benda pertama sekali dia akan tanya, awak dah pergi hospital ke belum? Kalau contohnya anak kita lah misalnya. Kalau sekiranya tuan-puan gagal untuk mendapatkan rawatan di hospital dan anda pergi dahulu ke tempat tradisional dan komplementari ni, perubatan tradisional komplementari ni, anda dikira sebagai cuai. Dan jadi satu kes pula Seksyen 31A, bawa akta kanak-kanak pula. Dah jadi satu kes pula bersubahat pula. Dah jadi kes manslaughter pula. Memang niat kita tu baik. Tetapi macam saya katakan, dia mempunyai implikasi undang-undang yang serius yang tanpa kita sedar. So nasihat saya kepada rakan-rakan sahabat-sahabat semua, saya nasihatkan kita amalkan Al-Quran dan Sunnah. Ikut apa yang Nabi ajar. Kalau ada masalah, rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, anda tidak akan sesat. So kita ikut. Dan Al-Quran cakap apa? Surah Al-Anbiya ayat 7 tadi. Rujuk ahli zikri, iaitu orang yang berilmu. Jika kamu tidak mengetahui. Dah cantik dah. Tapi kita still nak cuba benda yang pelik-pelik, yang bagi saya, ikut saluran yang betul. Dan lepas tu sekiranya ikhtiar tu tidak berjaya, dan barulah kita boleh pergi ikhtiar yang kedua, iaitu mendapatkan rawatan tradisional, perubatan tradisional dan komplementari. Sekiranya apa-apa berlaku selepas itu, sekurang-kurangnya tiada implikasi undang-undang yang boleh dikenakan ke atas anda. Alhamdulillah, seperti yang saya janjikan, itu adalah soalan yang terakhir. Dan saya tidak akan membuka lagi soalan. Bagi mengakhiri wacana ilmiah setelah kita mendengar daripada ketiga-tiga panel ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan sahibus samahah Datuk Mufti untuk merumuskan wacana siri yang pertama ini sebagai bekalan untuk kita bawa balik. Dipersilakan Datuk. Terima kasih kepada pengurusi dan juga ahli panel. Saya nak sebut 2-3 perkara lah supaya kita jelas ni. Supaya terarah apa yang kita bincang. Yang pertama, tadi yang saya sebut, ada bahan-bahan tertentu disebut dalam Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh mempersendakan bahan-bahan itu dan menafikan ia sebagai ubat. Kedua, bahan-bahan itu tidak disebut secara detail bagaimana pendekatannya untuk dijadikan ubat. Tapi ia ubat. Maka untuk pendetailan itu kita hendaklah kembali kepada mereka yang mempunyai pengetahuan, pengalaman tentang hal itu. Tak semestinya dia doktor. Kadang-kadang dia dah biasa. Umpamanya orang yang amalkan benda tu selalu, kita pergi tanya dia, dia kata biasanya aku amalkan, aku minum 2 sudu je lah. Pengalaman dia. Kita mungkin boleh ambil pengalaman dia, tapi kita tak boleh kata Nabi kata 2 sudu. Nabi tak kata. Pengalaman dia.
Yang ketiga ialah Nabi kata likulli da'in dawa. Idza usiba dawa'ud da' bara'a biiznillah. Semua penyakit ada ubat. Apabila terkena ubat bagi satu penyakit tu, maka akan sembuh lah. Tapi dia tak spesifik lah ubat hospital ke, perubatan Cina. Mungkin ada ubat Cina, perubatan Cina yang berkesan. Ubat Arab yang berkesan pada satu orang. Dia cuba. Yang pentingnya ialah yang memberikan ubat itu ialah orang yang tadi Nabi kata, yang mempunyai pengetahuan tentang perubatan tu. Ahli di bidang itu. Dia kita pergi tak, mungkin kita pergi perubatan orang asli. Tapi dia dah, orang patah, orang apa, dia dah cuba berapa puluh kali dah. Beratus tahun dah dia try. Sembuh. Tak semesti dia pergi hospital. Kalau sekiranya itu pilihan dia. Melainkan dia pergi kepada masalahnya, kalau dia pergi pada orang yang tak ada ilmu, apa orang tu buat, ke mana bahaya. Dia cuba pergi negeri Arab, dia tengok orang Arab berubat, dia cuba. Tak ada masalah, kerana asasnya seseorang itu harus untuk tidak mengubat dirinya jika tidak mengganggu orang lain asalnya. Yang di majoriti para ulama menyatakan kalau satu orang tu sakit, dia tak pergi berubat, tidaklah semestinya dia dianggap sebagai berdosa. Kalau tidak tuan-tuan sakit kepala tak pergi berubat, tuan-tuan berdosa. Tak, itu tidak berdosa. Melainkan jika penyakit dia tu berjangkit, bawa pada orang lain pula, itu cerita yang lain. Okey. Yang berikutnya ialah setelah kita tahu hal itu, kita kena tahu adanya orang menggunakan kesempatan, saya nak rumah kesempatan atas nama agama untuk tipu orang yang tak erti ni. Ubat hospital, dia pun tak kata this is the only. Dia tak kata, dia tak boleh kata macam tu. Mungkin ada lagi alternatif yang lain. Ada orang cuba ubat hospital tak sembuh, dia pergi makan yang lain, dan ternyata sesuai dengan diri dia. Kadang-kadang faktor doktor lebih tahu, kadang-kadang banyak faktor. Bukan saja faktor ubat, faktor diri yang menerima ubat juga. Juga kadang-kadang berkesan. Tetapi yang penting semua pengambilan itu based on knowledge. Pengetahuan tu bukan mestilah final punya pengetahuan. Kata perubatan moden pun bukan semuanya final. Tetapi di atas sangkaan yang besar, base kepada tadi, tajribah, pengalaman, test. Bukan hari ini aku bancup, hari ini aku dah try, kita istihad. Yang inilah satu-satunya ubat. Maka tujuan kita forum pada malam ni, supaya golongan yang menggunakan nama agama tidak boleh mengambil kesempatan atas kejahilan orang ramai, lalu orang ramai pergi beli ubat-ubat mereka, kata inilah ubat Nabi. Kemudian nanti tak sembuh, jadi masalah. Macam saya katalah, ada hadis yang tak sahih yang kata bila orang azan tiup di ujung jari, kemudian sapu di mata, mata jadi terang. Saya jumpa satu pakcik tu, dia kata pakcik pun buat Nabi kata, tapi tak mau nak terang juga. Jadi Nabi boleh jadi salah. Hatta satu lagi bahagian pengubatan yang bersifat spiritual, kita juga kena akui, iaitu jampi. Kerana dia mimbabid doa, dalam bab doa. Ada penyakit yang kita sebut kita jampi, kerana Nabi pun jampi, bismillah arqiq wallahu yashfiq min kulli da'in yu'dhik wa min kulli nafsin wa 'ainin hasik, bismillah arqiq wallahu yashfiq. Nabi jampi dengan nama Allah, aku menjampi mak, dan jampi ada yang sembuh. Bila Allah mustajabkan doa orang, sembuh. Ada orang yang jampi dia mustajab, ada orang jampi dia tak mustajab. Sebab tu Nabi bila cakap pasal jampi, sebab dalam Sahih Muslim, Nabi kata apa? Faman istata'a yanfa'a akhahu falyanfa'. Siapa yang boleh memberi manfaat pada saudara dia, dia bagi manfaat. Ada orang dia jampi jadi, Allah mustajab ke dia. Kita pergi ke dia, jampi jadi. Ada orang jampi yang sama juga tak menjadi, tak mustajab untuk dia. Al-Imam Ibn Qayyim dia sebut, dia duduk di Mekah berapa banyak tahun, dia hanya jampi dengan Fatihatul Kitab saja, sembuh penyakit. Pun begitu kita tak boleh claim semua penyakit sembuh dengan jampi. Kalau tidak, Nabi tak ajak bahan-bahan, Nabi tak sebut bahan-bahan tadi. Nabi tak sebut. Ada sahabat juga sakit, sakit Nabi melawat, dia sakit. Ada yang sakit sehingga meninggal, tak sembuh. Dan ini semua keperbagaian di dalam hidup ni. Yang penting jangan
bertindak sesuatu di luar daripada ilmu pengetahuan dengan kemudian disandarkan kepada agama. Sekian, terima kasih banyak kepada sudi mendengar sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya kesimpulan yang dibuat oleh sahibus samahah tadi, maka berakhirlah wacana siri yang pertama 942, tidak berganjak dari awal sehingga akhir. Tahniah kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat disebar luaskan kepada rakan-rakan kita yang berada di luar, yang tidak berada bersama dengan kita. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel yang datang daripada luar dan jauh, berkongsi ilmu dan pandangan dengan kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.